Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pecinta-pecinta ilmu yang terus istiqamah dalam pengajian kuliah ini, insya-Allah mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, yakni masih lagi kita diberikan yakni peluang dan ruang yang Allah berikan untuk kita mengisi masa kita, insya-Allah dengan ketaatan. Allah bagi peluang, apa ramai yang Allah tak bagi peluang, tuan-tuan. Allah pilih kita untuk ada dalam suasana majlis ilmu ni, insya-Allah kita niatkan kita berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan niat kita sampai untuk berada dalam taman syurga walaupun secara online, insya-Allah. Alhamdulillah, kita gunakan masa sebaik-baiknya, kita gunakan kehidupan ini sebaik-baiknya. Ini adalah dipanggil peluang yang Allah berikan yang mesti kita gunakan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari nanti, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, sedang menggunakan Allah Taala yang dah live, alhamdulillah, terima kasih. Yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebarkan lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat manfaat, insya-Allah. Insya-Allah khair. Baik, jadi sedang jemaah muliakan Allah SWT, memberkati majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, mari kita sama-sama baca umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah,
Sedang jemaah dimuliakan Allah SWT. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ni menyambung kajian ilmu kita. Semalam kita sentuh perbahasan yang panjang lebar insyaAllah dalam tajuk jangan campur adukkan hak dan batil, pengkhususan kepada kaitan perasaan dengan keimanan. Atau kaitan tekanan perasaan depres dengan keimanan. Adakah ia ada kaitan ataupun tidak dikaitkan langsung? Khair. Baik. Semalam kita dah sentuh sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Yang pertama kita sentuh bagaimana keadaan ataupun situasi. Situasi yang dinamakan perasaan itu di manakah letaknya. Okay, suka saya ingatkan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kita merujuk kepada perbahasan ini menggunakan kaedah soft. Kaedah sidik, amanah, fatonah, tablik. Kaedah dia. Ada kaedah perbahasan ya. Supaya kita ada, dipanggil apa? Keberkesanan dalam membincangkan sesuatu perkara itu mesti ada kaedah. Kalau tak ada kaedah dia tak ada berkesanan. Dia hanya menduga-duga saja, bersangka-sangka saja. Mungkin ada ilmu tapi masih pada sangkaan semata-mata. Kita tak mau. Ataupun masih dalam kalau teori sains itu masih dalam hipotesis. Tapi kalau kita sandarkan terhadap atau perbahasan kita kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Itu kaedah dia. Apatah lagi tentang kehidupan. Maka kita bukan lagi bersangka-sangka. Kita sedang membincangkan tentang kebenaran. Dan kebenaran ni sifatnya pahit. Qulil haq walau kana murran, kata Nabi. Berkatalah benar walaupun pahit. Sebab itu sudah jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, jangan terkejut kalau kita menyampaikan kebenaran ada yang tidak suka. Kebenaran ni dia menungkah apa yang disukai oleh nafsu. Dia menungkah nafsu dan perasaan lah. Dia menungkah arus perasaan. Dia tidak mengikutkan perasaan, malah kita berusaha untuk menundukkan perasaan. Malah kita berusaha untuk menakluk perasaan itu. Kita nak tawan perasaan itu, kita nak dipanggil mujahadatu fin nafs. Mujahadah melawan hawa nafsu. Jadi bayangkanlah bagaimana yang majoriti ataupun kata dalam satu riwayat mengatakan bahawa keseluruhan keliling syurga itu adalah perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Keliling syurga itu yang tidak disukai oleh nafsu. Dan keliling neraka itu adalah perkara yang disukai oleh nafsu. Keliling neraka, maknanya yang disukai oleh nafsu. Nafsu semua suka. Keliling syurga yang tidak disukai oleh nafsu. Nafsu tak suka. Cerita yang terus terang ni, cerita yang kadang-kadang tidak menyebelahi kita. Kita kan suka cari yang menyebelahi kita. Yang suka, orang-orang yang memahami perasaan kita. Betul tidak? Kita suka mencari perbahasan-perbahasan kadang-kadang itu yang boleh mencari, kau tak faham ke perasaan aku? Mencari supaya orang faham perasaan dia. Atau mencari keadaan yang boleh menyokong dia. Walaupun dia tidak faham apa yang sedang berlaku, yang penting orang sokong dia. Itu dia. Dia kadang-kadang pun tak faham apa yang sedang berlaku dalam hidup dia. Kan? Maksudnya adalah, dalam setiap perkara yang mengancam ataupun menekan perasaan dia, itu pasti ada cerita di sebaliknya. Mesti ada punca dia. Tapi kadang-kadang dia tak faham punca itu, dia akan cakap begini, aku tak kisahlah. Orang faham tak faham, yang penting aku ni ada perasaan, katanya. Aku ada perasaan. Jadi takkanlah perasaan ini tidak boleh diutamakan. Nampak? Dia sebenarnya berlawanan dengan kehendak agama. Agama tidak akan mengikutkan perasaan. Itu prinsip yang pertama, tuan-tuan. Perlu diingat, prinsip agama tidak ikut perasaan. Malah hukum tidak akan tertegak dengan perasaan. Kita tidak boleh buat hukum dengan terlampau suka, kata Nabi, atau terlampau marah pun tak boleh. Agama tidak ditegakkan dengan perasaan. Asal suka saja kita derma. Kita sedekah. Asal suka saja kita solat. Asal kita benci tak suka kita rehat dulu, katanya. Tidak. Kalau itulah tertegaknya agama, wallahi kita tak akan dapat Islam sampai sekarang. Wallahi, tuan-tuan. Sebab agama ditegakkan dengan tidak terkesan dengan perasaan. Malah agama ditegakkan dengan satu keadaan yang mengontrol, mengawal balik perasaan tadi. Nampak? Jadi maknanya, sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala, perlu diingat, sudah pasti yang boleh mengawal perasaan itulah yang layak bercakap tentang perasaan. Faham? Jelas? Adapun setengah golongan cuba menafikan perasaan tiada kaitan dengan iman. Soalan, bagaimana dia boleh menafikan tiada kaitan dengan iman? Adakah anda pakar tentang iman? Adakah anda telah mengkaji dengan terperinci tentang iman?
Sehingga anda mengatakan tak ada kaitan, jangan kaitkan dengan iman. Walhal kalau kita orang beriman, benar-benar beriman, sudah pasti kita akan nampak natijah kesan iman terhadap kehidupan. Apatah lagi perasaan. Perasaan ni adalah minor subject. Dia bukan dia panggil apa, major subject, dia bukan. Dia minor saja. Tetapi walaupun minor atau sebahagian, sebab hidup ni bukan tentang perasaan, tuan. Kalau hidup tentang perasaan, tak hidup kita. Asal ikut perasaan, asal rajin buat, asal malas tinggal. Itu perasaan lah tu. Kalau ikut hidup perasaan, apa jadi? Tak jadi apa lah. Jadi perasaan ni sebahagian saja. Dia tidak keseluruhan. Baik, cuba bayangkan. Iman, kalau anda pakar atau mahir atau menghayati iman, merasai, menyerapi kemanisan iman, anda akan nampak kesan pada seluruh kehidupan. Malah apatah lagi tentang perasaan. Bagaimana mungkin anda boleh memisahkan hidup dengan iman? Perasaan yang tiada kaitan dengan iman. Malah anda berkata, bertanyalah dengan orang yang pakar. Al-Quran pun cakap, fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Ahla zikri in kuntum ta'lamun. Berkatalah, bertanyalah pada ahli zikri katanya. Ahli zikri itu maksudnya orang yang mahir. Tetapi dalam bab iman, ada setengah pihak menafikan pula. Malah yang bercakap itu tidak mahir tentang iman. Bagaimana dia boleh menafikan iman itu tidak mampu menyelesaikan perasaan? Adakah anda telah memahami tentang iman? Ataupun anda cuba memisahkan iman dengan perasaan? Tuan-tuan saudara jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, sekiranya iman itu tidak dibangunkan, tidak menjadi teras utama dalam kehidupan, bermaksud tiadalah dia kehidupan. Yang ada hanyalah sangkaan. Tak ada kehidupan. Dia sangka-sangka saja. Sebab tu perasaan ni tuan-tuan timbul apabila dia gagal mengawal sangkaan dia. Perasaan timbul, gagal. Perasaan apatah lagi tekanan perasaan. Di luar kawalan perasaan. Di mana perasaan tidak terkawal. Sebab tu dalam agama ada bercerita tentang menjaga sangkaan. Husnuzan. Itu dalam agama, Islam. Iman soal apa? Soal perkara yang lebih besar daripada perasaan, itulah kejiwaan. Iman bercerita tentang ketakutan, takut kepada Allah. Iman bercerita tentang Allah SWT. Iman bercerita tentang perkara gaib. Cerita tentang akhirat. Dosa pahala iman. Jadi, adakah orang yang depres ini orang yang lemah iman? Nah, kita akan kaji. Dan secara tidak langsung kalau kita lihat, ada golongan yang cuba memberi tamsil yang salah, tuan-tuan. Tamsil yang salah, dia kata, adakah, mana boleh kaitkan orang yang depres ni lemah iman? Kalau begitu, Nabi Ayub menangis. Nabi Ayub menangis. Bagaimana Nabi menangis? Adakah Nabi kurang iman? Tamsil pun dah salah dah. Adakah anda berani mengatakan para Nabi kurang iman, sedangkan sifat iman bagi Nabi tidak akan berkurang? Iman para Nabi tidak akan kurang. Iman kita turun naik. Ialah turun naik iman kita. Iman para Nabi sentiasa naik. Adakah kita bagi contoh tak tepat? Nampak? Ada golongan saya tengok dia punya tulisan. Dia mengatakan, dia nak menafikan iman lah maksudnya. Nak menafikan. Bermaksud orang yang depres, bermaksud sebenarnya dia kuat iman. Cuma dia depres. Boleh tak kita kata begitu? Dia kuat iman tuan-tuan, cuma dia depres. Bolehkah mengatakan bahawa orang yang depres, tekanan perasaan yang begitu hebat disebabkan oleh gangguan keadaan, tetapi iman dia kuat sebenarnya? Adakah kita boleh terima dari sudut akal yang logik? Sedangkan iman, peranannya adalah untuk menenangkan perasaan. Peranan iman. Dalil ala zikrullah. Dengan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati jadi tenang. Ya ayatan nafs mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bila kata ya ayatan nafsul mutmainnah. Nafs itu merujuk pada, dia kadang-kadang panggil jiwa qalb, qulub, nafs. Bila nafs, qulub, dia tidak lain daripadanya. Tapi kalau nafs, dia perincian lebih pada nafsu. Nafsul mutmainnah dikaitkan nafsu yang ditundukkan. Ditundukkan oleh apa?
Sudah pasti ditentukan oleh iman yang kuat. Adakah boleh terima akal orang yang kuat iman depres? Menangis tu Ustaz. Beria menangis tu Ustaz. Adakah anda bertanya, adakah yang menangis itu sebab dia depres? Adakah kita interview dia? Sebagai contoh dalam satu riwayat, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an menangis. Sahabat tengok tuan-tuan Sayyidina Umar. Umar Al-Khattab radhiyallahu an menangis ni basah janggut tuan. Basah janggut. Janggut Sayyidina Umar Khattab. Bukan janggut macam ni. Ini berapa? Ini kecil. Ni tebal tuan-tuan. Menangis basah janggut. Nangis ketawa. Nangis ketawa. Kalau ikut cerita ni, lagi tak masuk akal. Kejap nangis, kejap gelak, kejap nangis, kejap gelak. Ini ada mental disorder ni. Nampak tak? Orang yang duduk pada sangkaan buruk ataupun perasaan dia suka buat satu judgement. Judgement yang duduk pada luaran, dia tengok orang tu. Tengok. Takkanlah orang macam ni pun kurang iman katanya. Anda mengukur iman seseorang ke? Sedangkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis. Sahabat tanya, kenapa menangis Umar Khattab? Menangis. Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis. Sahabat dengar. Kita menangis seorang-seorang. Tapi kalau sahabat menangis, dengar. Sahabat lain dengar tuan menangis. Bertanya. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis sebab mengenangkan dosa-dosa dia. Mengenang dosa dia zaman jahiliah. Menangis tuan-tuan. Bukan menangis sebab depres, sebab kehilangan, sebab kebendaan. Gitu depres sebab keadaan, bukan sebab dosa. Dosa tidak memberikan tekanan tuan-tuan. Kalau anda menangis sebab dosa, dengan sungguh-sungguh menangis dengan sedar, bukan tekanan, kelegaan. Orang yang menangis sebab dosa, lega tuan-tuan. Tapi kalau menangis sebab suami kahwin lagi, tercabut mata tuan-tuan. Dia punya nangis mencucuk-cucuk rasa. Betul tak? Menangis sebab barang hilang, menangis sebab orang maki, menangis sebab tak dapat jawatan, menangis sebab dunia lah. Sesak dada tuan-tuan, sempit dada tuan-tuan. Sempit sesempit-sempitnya. Tapi kalau nangis sebab dosa, punca dia ataupun sumber tangisan itu daripada keimanan. Bukan dengan perasaan, dengan keadaan. Kejap lagi saya tulis. Malam ni saya nak tengok kesan dia. Atau bagaimana perasaan tekanan itu boleh berlaku, tuan-tuan. Jadi Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis tuan-tuan sebab dosa. Menangis renung dosa. Sedangkan dijamin syurga dah sahabat. Menangis, kemudian senyum. Senyum sebab apa? Memikirkan betapa jahil aku. Macam itulah keadaan aku boleh buat benda-benda macam tu. Nampak? Menggelakkan diri dia. Sedang jemaah yang dimulakan Allah Ta'ala. Ada juga yang kadang-kadang tergelak sendiri, dah tak di luar kawalan akal fikirannya waras, dah tergelak seorang-seorang. Itu dah tak waras dah. Sedang jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, orang yang menangis, jangan kita tengok, ini takkanlah depres. Anda jangan mengukur dengan kulit. Anda kalau tidak mahir dalam ilmunya gaib, jangan cuba mengukur dengan yang zahir. Saya ulang lagi sekali. Kalau tak mahir dengan ilmunya gaib, jangan cuba menghukum dengan yang zahir. Kita berbicara soal depres, itu tentang perasaan. Bila kita faham iman ini mampu menyelesaikan masalah tekanan, anda kena terimalah dengan orang yang memberi nasihat tentang iman. Walaupun anda very technical person. Nampak? Sebab anda mungkin boleh selesaikan isu perasaan dengan kebendaan, dengan ubat-ubatan. Boleh, tak ada masalah. Anda tak nak kaitkan dengan iman. Boleh. Tapi anda kena terima satu kenyataan bahawa tidaklah mungkin berlaku orang yang kuat iman stres. Tidak akan mungkin berlaku, tuan-tuan. Sebab peranan iman adalah untuk memberikan ketenangan. Yang menangis itu bukan sebab stres. Menangis sebab dosa. Sebab dosa tidak stres, tuan-tuan. Semakin anda nangis sebab dosa, itu lega jiwanya. Jangan kita samakan iman kita dengan iman sahabat. Lagi-lagi pula setengah tu yang nak mengiyakan perasaan tiada kaitan dengan iman. Dia bagi contoh dengan para nabi pula. Tak masuk akal kadang-kadang bagi contoh. Begitu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaahnya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama apabila meroyan ke, perasaan di luar kawalan ke, samalah. Takkanlah orang meroyan tu orang yang kuat zikir. Kena faham. Memang bila kata iman dia lemah, terimalah hakikat. Kalau kita boleh terima, kata doktor kata badan anda lemah sehingga anda di luar kawalan untuk berdiri dengan tegak, anda sesama, badan anda lemah, anda ni ini senang ni dapat flu, senang dapat ni, badan anda lemah, kita boleh dengar. Tapi bila perasaan kita lemah, kemudian kita kata kerana iman kamu lemah, kita tak boleh terima. Sedangkan kenyataan kita memang iman kita turun naik. Bayang tidak? Patutnya terimalah. Iman saya lemah ya Ustaz. Ya. Ya sajalah. Kalau iman kita kuat, anda mesti kena nampak kesan orang iman yang kuat. Tu Ustaz, Nabi, nampak. Nabi iman dia tetap. Bagaimana anda boleh buat satu comparison yang salah? Apple dengan Apple lah compare. Gitu. Ini tidak ada compare. Takkanlah Nabi pun lemah iman. Saya ni, dia mula nak bagi tahu dia tu kuat iman tapi saya menangis. Orang yang kuat iman, tuan-tuan, tangisan dia bukan kebendaan dah. Anda kena interview orang yang menangis, yang kuat iman menangis. Menangis dia mengenangkan alam barzah. Menangis dia mengenangkan hukuman di neraka sana. Menangis mengenangkan dosa-dosanya. Bukan menangis stres dengan apa orang kata. Tak heran dah, tuan-tuan. Nampak tidak? Jadi, saya pernah interview beberapa orang yang berada dalam depres. Memang makan ubat, tuan-tuan. Bila saya tanya setengah orang itu, beberapa orang yang depres, saya tanya, kenapa stres? Saya tanya. Tanya ni nak bunuh diri, tuan-tuan. Tanya dia kata dunia kejam. Okey. Dan saya cakap dunia kejam. Lagi, dia perempuan, umur 19 tahun nak bunuh diri. Berapa kali cubaan membunuh diri, tuan. Bila kita tanya, dia ada kefahaman yang against dengan dunia ni. Dia tak suka. Dia kata dunia ni kejam. Dunia kejam. Lepas tu, dia bagi tahu tak ada orang suka dia. Nampak tidak? Apa isu dia? Dunia. Yang terbaru-baru ni saya handle, tuan-tuan. Sampai iblis masuk campur. Saya boleh kata iblis masuk campur sebab, dia boleh manipulate ayat Quran tu dah. Jadi lain lah. Bila kita tanya track record dia, sebab tu jangan tuan, siapa yang datang jumpa yang mengadu-ngadu stres masalah ni, saya akan buka X-File nanti. Saya akan tanya habis-habis. Cuma kita tak ada license sebagai doktor je. Kalau ada license doktor tu, pakai sekretrik tu, dah boleh buka klinik lah. Tapi bukan bidang kita kan. Tak apalah, kita bagilah pakar-pakar yang tu bertanya. Saya akan tanya dia. Yang terbaru ni saya tanya 10 tahun lepas, apa yang berlaku kat dia? Rupanya dia bercinta dengan seorang lelaki. Sangat-sangat. Saya tanya family dia, tanya memang. Dia belajar kat satu tempat lah dekat overseas. Saya tanya tahap mana dia punya sayang kat lelaki ni. Sampai dia fly, tuan-tuan, balik semata-mata nak jumpa lelaki tu je. Lepas tu patah balik. Anda bayangkan dia punya addicted ketagihan dia tu. Sebab tu saya cakap, bila kita dah berlebih-lebihan dengan perasaan ni, tuan-tuan, hati-hati. Sebab tu dalam Islam tidak meletakkan, dipanggil ekstrim. Dipanggil hulu, melampau. Tak boleh, tuan-tuan. Suka melampau, marah melampau, yang melampau ni dia akan defect, dia akan rosak, damage, hancur. Sebab tu dia tak boleh marah melampau, sayang melampau. Mesti ada isunya. Bila kita kaji, tuan-tuan, memang ada isu dunia. Bila isu dunia, anda terperangkap dengan isu dunia, maksudnya tak akhiratlah anda tak kuasai akhiratlah. So kalau tak kuasai akhirat, jawapannya tak kuasai iman lah, tuan-tuan. Nak deny macam mana lagi? Dah. Sebab itu saya bagi. Habis Ustaz, orang yang berilmu kadang-kadang nampak pakai tudung labuh tapi depres juga. Maknanya, iman dia masih belum
masih belum siap dibina. Mungkin dia sedang berjalan dengan amal. Ingat, amal iman. Patutnya iman amal. Tapi dia melalui amal dan iman. Torik dulu dia syariat, dia buat. Dia masih belum mengisi hatinya pada maqam halawatul iman. Jadi anda jangan terkejut. Kalau orang yang baru-baru berubah, berjinak-jinak dengan agama, tapi masih ada saka-saka lagi yang mengikutnya, anda jangan terkejut. Macam contoh ada yang inbox saya tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya kena beli dengan suami saya, Ustaz. Baik nama dia tengok ceramah hari-hari kita. Tapi saya diam, Ustaz, saya sabar. Tapi cara jawab kita tahulah tu. Mana adalah tu yang kadang-kadang menjawab ke apa ke sampai. Dalam proses tuan-tuan, it's a learning proses, perjalanan. Tapi adakah kita nak biarkan diri kita terperangkap dengan perasaan itu sehingga orang boleh underestimate diri kita? Baik nama lah, pakai tudung lah pun mengamuk juga. Takkan nak biar orang cakap macam tu? Anda sanggup ke tuan-tuan? Kalau saya tak sanggup. Sebab nama agama tercemar, nama Allah tercemar, nama Rasulullah tercemar. Patutnya anda dah mula masuk ke gerbang rohani, perjalanan menuju ilahi. Patutnya anda dah pelan-pelan meninggalkan perkara-perkara yang mengganggu perasaan tadi. Anda dah kena masuk ke wilayah akhirat. Anda jangan pakai wilayah dunia dah, wilayah akhirat. Anda kena melihat dunia dengan akhirat, dah tak boleh lihat dengan dunia dah. Patutnya kan? Tapi jangan terkejut. Sebab itulah orang kata makin mengaji makin diuji. Kenapa makin mengaji makin diuji, tuan? Sebab nak tengok perasaan itulah. Adakah perasaan itu sudah ditundukkan dengan iman, atau perasaan itu masih duduk dengan keadaan? Masih ada traumatik, masih ada isu-isu berbangkit, masih ada pending case yang tersembunyi. Ini anda kena terima. Sebab tu saya akan mengatakan bahawa jangan ada isu yang pending. Allah Ta'ala tahu, saya tak tahu, orang keliling tak tahu, anda pun tak tahu. Bila nak tahu? Bila masalah tu datang. Meletup keluar tuan. Dia selalu saya bagi contohkan botol air, bawahnya itu air atas jernih, bawahnya itu ada keladak. Bila bergoncang, naik yang kotorannya. Baru nampak dalam dirinya masih ada kekotoran. Bila perasaan ni tuan-tuan datang hentaman dalam keadaan dia. Kalau perasaan dia di luar kawalan, tengok keluar kata-kata apa. Jadi kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang membawa kepada menggambarkan betapa lemahnya iman. Dengan cakap dah tak betul lah, cakap dah tak stabil. Kalau sebut Allah pun dengan nadanya marah. Sepatutnya sebut Allah dengan nada yang tenang. Jadi kalau istighfar pun sepatutnya tenang, tapi makin istighfar makin marah-marah. Bermaksud masih duduk dalam perasaan. Itu sajalah. Iman mana iman? Dia sedang nak menguasai lah. So kita kena terimalah imannya lemah. Itu sajalah. Jadi bila kita iman lemah, mengakulah iman lemah. Ni masalahnya tak nak mengaku iman lemah. Zikir jarang-jarang, selawat boleh bilang, Quran bila senang. Bila senang boleh bilang, jarang-jarang, tiba-tiba nak tenang. Tiba-tiba tak mengaku. Bab iman jangan sentuh, Ustaz. Cuba jangan kaitkan depres dengan iman. Dah tu amalan hari-harian dah buat apa, saya nak tanya. Mula apa tarif tentang dunia apa dunia? Kita tanya soalan dunia apa? Dunia ni semua benci saya. Dah tak soalan dunia pun gagal jawab dah. Amalan harian buat apa amalan? Kalau sekarang baru buat, contohlah baru ikut Lisanul Haq ataupun Hakikat Kehidupan, start PKP awal baru itu hari. Bulan 3 sekarang ada kurang lebih 7 bulan. Alhamdulillah. Tapi dalam tempoh 7 bulan, kalau berlaku juga krisis, saya akan tanya sebelum itu apa jadi. Saya akan tanya sebelum tu lagi, Ustaz, rumah tangga saya ni problem. Awal-awal rumah tangga buat apa? Jangan. Kes. Tu saya cakap saya akan buka X-file. Sebab apa track record tu? Doktor tuan-tuan. Kalau anda pergi jumpa doktor, kalau anda tak ada file, dia akan tanya file sebelum. Siap ditanya sejarah, keturunan, semua dia tanya.
Oh, ini darah ni ada keturunan ni. Tak pasal-pasal keturunan masuk campur. Ya, Amin. Kalau anda ada fail penyakit, anda buka, tengok, ada ni. Sebab itu, saya kata jangan belajar jangan bangga dengan pengalaman. Pengalaman ni macam-macam cerita. Ada orang tu bangga dengan pengalaman. Menjanda pun pernah, single pun pernah, ini pun pernah. Oh boy. Semua saya pernah. Jangan, setiap yang pernah tu ada cerita. Anda menggambarkan diri anda nanti. Sebab tu baik-baik tutup. Tutup cerita. Tapi kalau ahlinya bertanya, anda kena buka lah. Saya akan tanya. Biasanya yang gangguan, yang stres-stres, yang ada ni, saya akan tanya. Apa rekod dia sebelum? Anda tak boleh tutup cerita ni, tuan-tuan. Dia tak ada tiba-tiba, Ustaz, saya sebenarnya duduk tiba-tiba saya tension. Tiba-tiba tension. Itulah Ustaz. Tiba-tiba tension. Maka ini kita tak boleh kaitkan dengan iman. Duduk saja. Tak ada apa yang berlaku. Saya berjalan, tengok keindahan alam, baca Quran, tiba-tiba tension. Oh, ini pelik bin ajaib ni. Tak ada, tuan. Dia mesti ada kronologi dia. Dia mesti ada X-file dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khair. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Sebab tu saya akan tanya. Awal kahwin, mana yang dah kahwin lagi, kita tanya lagi. Jangan main-main. Jangan sebab itu, jangan suka nak ceritakan tentang tekanan kehidupan. Saya tertekan Ustaz, saya tekanan Ustaz, saya tertekan Ustaz. Sebab apa? Kita nak tengoklah sebab apa. Nampak? Jadi tutup ceritalah. Orang yang dah terkesan dengan tekanan yang dipanggil tertekan, bermaksud dia ada kekurangan yang sedang dia perlu atasi. Contohlah macam doktor kan. Doktor cek badan kita. Dia ambil sampel darah, betul tidak? Dia ambil sampel darah untuk dia tengok mana yang kurang. So kita kena terimalah kekurangan kita itu. Janganlah menafikan. Ketika keluar data, dia simptom lah ada, betul tidak tuan-tuan? Kalau darah, penyakit biologi, ada simptom dia pada tubuh badan. Kalau penyakit bioenergi yang melibatkan dalaman yang melibat gaib pun ada simptom juga, tuan-tuan. Simptomnya simptom perasaan lah. Kalau sekiranya iman anda itu kuat dan hebat, maka sihatlah perasaan anda itu. Dia tidak boleh dipisahkan. Habis Ustaz, orang yang sihat, yang tak ada kuat iman tu, yang tak mengaji, yang tak ada zikir, tak ada cerita tentang Allah, sihat dia perasaan dia. Anda kena ingat, saya boleh bagi contoh macam badan yang sihat tanpa ada exercise. Badan yang sihat, makan apa saja. Badan yang sihat, dia buat suka-suka dia. Satu masa sakit. Anda boleh faham? Atau yang sihat dengan menjaganya. Dia ni sihat dengan apa? Dia jaga. Apa yang dia buat? Ini tidak dijaga waktu dia gunakan untuk ini. Maksudnya ada penjagaan kesihatan. Dia bukan begitu saja. Maksud dia ada dia punya SOP dia. Jadi orang yang nampak macam perasaan dia happy go lucky, walaupun dia tidak beriman, dia ini orang yang nampak okeylah, dia free thinker. Why you are so rigid? Anything you nak kaitkan dengan agama, why? I'm very happy, you know. Tu dia cakap gitu. I'm happy. Kita jangan stres-stres, hidup ni jangan stres-stres. Agama ni is too religion. Saya nak bagi itu, tuan-tuan. Perasaan dia tidak boleh berdiri sendiri. Sama ada anda cenderung kepada kebendaan, keadaan, atau anda cenderung kepada keimanan. Perlu diingat, selagi mana anda tidak kaitkan perasaan dengan iman, ataupun bermaksud anda hanya meletakkan perasaan pada keadaan dan kebendaan, it's okay. I tak mau dengar cerita pasal agama, I mau dengar perasaan saya sakit, I stress, I depressed, I nak settlekan I punya isu. Okey, dia boleh selesai. Tapi ingat, semuanya mesti berpunca dari iman. Sebab tu orang yang tiada fahaman agama, ketika dia datang masalah hidup dia, tuan,
dia akan buat lebih dahsyat tekanan dia nanti. Sebab tu anda jangan terkejut. Yang akan buat kehancuran ataupun tekanan yang akan buat macam-macam tindakan yang kita tak terfikir ni adalah orang yang tiada apa-apa pegangan. Kosong. Dia dulu dia happy, dia tak fikir aku nak gembira, aku wah. Tapi kena satu kali tuan-tuan. Yang itu masalahnya, kita tak tahu bila nak kena. Jangan anda ingat, I'm okay what? I'm okay what? What lah lagi. Kalau anda tak kena masa hidup, anda kena masa nak mati ni. Itu cerita dia. Cuma bila kita carahkan malam ni, saya nak nampakkan kepada anda semua yang menonton malam ni. Anda kena realize betapa pentingnya kekuatan jiwa untuk mengatasi perasaan yang ada. Bila anda develop jiwa itu, anda tingkatkan keimanan itu dengan memahami tentang kekuasaan, insya-Allah perasaan anda akan terkawal. Anda tidak akan di luar kawalan. Anda tidak akan berada dalam sangkaan yang buruk. Sebab anda ada lagi satu backup. Anda ada lebih besar memori, tuan-tuan. Contoh sekarang ni, anda ada hard disk A, hard disk B lah, lebih kurang lah. Hard disk A ni dunia punya memori. Dunia punya memori ni kecil. Hard disk B ni tera, main tera punya. Yang ni main gig. Hard disk B tera. Lebih pada atas tera pun sekarang ni. Ada lagi ke? Tera je tak? Tera je. Setakat ni tera. Tera tu dah terror dah tu. Jadi, walaupun di saat disk A tu dah stuck, anda boleh transfer ke disk B. Lega balik tak? Ini orang beriman. Sebab tu Allah kata, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa sesungguhnya semua rugi kecuali orang beriman. Jadi kita orang beriman, anda kena mahirkan kemahiran anda tentang iman. Tak mahir, tanya. Macam contoh kita mengaji malam ni. Sebab tu anda kena duduk dengan orang yang ada kekuatan jiwa yang luar biasa. Kadang-kadang kita dengar ada explain benda-benda yang, kalau aku tak mampulah nak hadapi. Asal dia boleh? Tengok macam mana kekuatan iman dia patutnya. Bukan kita bersangka-sangka lagi. Betul tidak? Dia dah divert dah, tuan-tuan. Dia dah guna tera dah, memori dia dah bukan memori daun pisang dah, tuan-tuan. Ini tak habis memori daun pisang. Sandar pada kenangan, dah tak boleh sandar dah. Kenangan tak boleh sandar, memori daun pisang pun dah tak boleh, dah pisang dah, tuan-tuan. Tak boleh pakai. Sekarang ni memori ni dia bawa kepada surga. Dan ini cerita kisah benar lagi, tuan. Saya ada handle satu kes berhadapan dengan arwah dah dia. Tuan-tuan, saya selalu buat cerita ni, bagi saya ini satu cerita betapa besarnya nilai iman. Saya nak challenge, tuan-tuan. Challenge bagi yang cuba mengatakan tak ada kaitan dengan iman. Dia datang jumpa saya, tuan-tuan, seorang sahabiah ni, sahabat perempuan kita ni, ada seorang jemaah ni, sahabat kepada yang almarhumah ni, perempuan. Dia bawa, ustaz, tolong cerita sikit ni. Apa cerita? Dia depressed. Yes, depressed. Tahu-tahu kanser stage 4, 3 hari tak balik rumah, dia dah tak boleh nak buat apa. Dia dah stuck. Dia tengok anak nangis, suami nangis, dia pun mikir macam-macam. 3 hari tak balik rumah. Lala sekali bawa jumpa lah. Takdir Allah, biqadratillah. Jumpa saya. Saya dah fikir nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Saya cakap, apa yang jumpa saya cakap. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala berpandukan ilmu Siddiq soft ni. Saya cakap balik, puan cakap. Puan dah gagal dunia dah. Saya cakap terang, tuan-tuan. Saya ingat lagi saya cakap ni. Puan dah gagal dunia dah. Saya tahu puan dah kena stage 4. Puan dah tak ada pilihan. Puan dah gagal. Ya. Puan rasa gagal sekarang kan? Ya, betul. Apa yang puan rasa itu betul. Gagal. Tapi puan nak duduk pada kegagalan ini. Setakat ni saya tak jumpa lagi orang kena kanser stage 4 masuk neraka. Saya tak jumpa kitab lagi. Yang masuk neraka orang yang putus asa, sakit hati. Jiwa dia putus asa. Puan ada lagi satu stage, yang ni akhirat. Beruntung puan, cakap. Sebab puan tahu
bahawa stage 4 ini membawa pada kematian. Kalau orang yang tak ingat dunia yang tak mati ni, dia dengar tu saya cakap, jangan bagi akhirat puan gagal. Mungkin puan dah gagal kat dunia, ya. Dia tak boleh cakap begini, sabarlah. Saya tahu berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Last sekali kena pelengkung kat situ kata. Hang tak kena, hang tahulah kata. Dia marah. Tapi kita kata betul. Betul. Dunia fail. Tapi ingat ada akhirat. Akhirat belum lagi menjanjikan kegagalan puan. Please. Bila dengar tu, akhirat belum lagi menjanjikan kegagalan. Dan saya tak jumpa lagi orang yang penyakit, sakit, masuk neraka. Saya tak jumpa lagi kitab yang bercerita tentang itu. Tuan-tuan, Allah buka. Ini nama hidayah ni. Allah buka hati dia, tuan-tuan. Terus balik hari itu juga ke rumah dia. Dan Allah bagi tempoh hidup dia setahun untuk perform dan dia meninggal, tuan-tuan, dengan tasbih kat tangan, tuan. Suami dia rida atas dia. Agak-agak kat mana tempat dia? Kalau kita ikutkan dengan keadaan dia itu, yang dah stage 4, okey sekarang ni, okey bayangkan, okey give up, come on. Berapa lama dia nak ambil masa agak? Ini kadang-kadang. Ini apa yang saya hadapi. Sebab itu bila kita tengok iman tu punya penangan luar biasa, subhanallah. Jadi saya tak teragak-agak mengatakan orang yang ada masalah atau tekanan, you cepat-cepat cari jalan ataupun kita bantu dia untuk kembali kepada keimanan. Sekiranya dia orang beriman. Dia orang beriman, dia wajib balik kepada keimanan. Kalau dia bukan orang beriman, is okay. Kita ada option. Kita tak boleh nak paksa dia balik. Dia macam mana? Dia selesai dengan keadaan dia lah. Dia pergi hang out, ya happy go lucky, Friday night fever, itu dengan cara dia lah, tuan-tuan. Betul tidak? Itu kalau bukan orang beriman. Tapi kita ni ada iman. Sebab tu kadang-kadang saya bagi tahu cerita. Kadang-kadang orang yang bergaduh teruk-teruk sangat ni. Saya cakap bagi tahu, sampai tak ada iman ke? Langsung tak ada iman ke? Sebesar zarah iman pun tak ada. At least lah, tuan-tuan. At least. You nak down pun fikir sikit, aku orang beriman. At least lah, tuan-tuan. Contoh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Percaya pada diri pun kadang-kadang tak boleh nak percaya diri yang mana. Puan Nek Ayu percaya pada diri sendiri pun dah lemah waktu tu. Maksud ni sikit, iman bukan percaya pada diri, iman percaya pada Allah. Go back to Allah, with Allah. Return, jangan tunggu-tunggu lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu kadang-kadang kita bagi tahu, yang nak sedih ni kenapa cakap? Dah dapat tiket neraka? Allah. Tiket neraka Ustaz, ya? Dah sedih sangat ni, dah dapat anda masuk neraka. Ada? Tak ada, jangan sedih sangat. Yang suka sangat ni kenapa? Dapat tiket masuk syurga. Belum lagi, in between. Nampak? Selagi mana belum dapat tiket masuk syurga, selagi mana belum dapat tiket masuk neraka, kita belum ada apa-apa keputusan. Jadi, kaedahnya, sangka baik. Aku nak masuk syurga. Contoh, itu orang akhirat. Cara orang akhirat mendepani masalah kehidupan, itu dengan memikirkan keadaan dia di akhirat. Sebab tu, orang yang tak nak bahaskan tentang iman, dia tak boleh masuk dalam perbahasan ni. You still nak selesaikan masalah perasaan itu dengan kebendaan, dengan keadaan. You still nak kaitkan dengan keadaan dan kebendaan. Sedangkan yang membuatkan dia stres itu adalah keadaan. Betul tidak? Yang membuatkan anda stres itu keadaan. Contoh keadaan saya, Ustaz, setia dengan suami saya, Ustaz. Saya setia lala sekali, rupanya dia penipu, Ustaz. Pembohong. Kusangkakan 2, rupa-rupanya 3, katanya. Dah, keadaan itu juga yang membuat kita tension. Kita nak balik juga dengan keadaan. Apa dia? Biar saya seorang single lagi bagus. Logik. Apa bahasa dia apa? Apa logiknya saya ada lelaki? Tu. Keluar pula statement tu. Dia nak balik pada keadaan. Keadaan itu buat dia stres, dia nak balik pada keadaan. Itu yang kadang I cannot brain tu.
Dia pernah dimalukan dengan dunia, dia pernah kecewa dengan dunia, dia nak balik juga kat dunia. Dia nak bangkit dengan dunia juga. Dunia pernah buat anda kecewa dan anda nak bangkit dengan dunia juga. Oh, cannot brain tuan-tuan. Itu pasal. Tak boleh fikir. Akhirat tak pernah mengecewakan anda lagi. Why tak nak pergi pada akhirat? Akhirat tidak menjanjikan kegagalan. Tak ada siapa berani cakap anda gagal akhirat. Ada berani? Tak berani. Tapi kalau dunia ni tuan-tuan berterabur, bersepah orang cakap, muka macam ni nak berjaya. Allah, kita dengar. Duduk rumah aja, suri rumah aja, tak ada duit. Tak ada anak ke? Tak kahwin lagi? Tak laku gamaknya. Ya Rabbi. Bak dunia ni tuan-tuan, berguni-guni orang mentam, orang rendahkan kita. Kita masih lagi nak jatuh hati kat dunia. Allahu Akbar. Back to Allah lah. Akhirat tak pernah kutuk kita. Tak berani tuan. Kalau bergurau tu pun tak beranilah. Muka ni masuk syurga. Tak beranilah orang cakap macam tu. Kalau dia cakap tu teruk sangat tu. Muka engkau nak masuk syurga. Tu itu ada juga pesen gurau, dia panggil gurau kasar, dia panggil. Gurau kasar tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedangnya mahmud kepada Allah SWT. Kalau takut meroyan, jaga perasaan dengan dalam pantang. Meroyan ni, kalau takut meroyan, bukan jaga perasaan, jaga kebenaran, jaga perasaan dengan kebenaran. Anda nak jaga perasaan ni dengan apa? Ni, tekanan ni keadaan ni. Tekanan ni keadaan ni. Anda tahu tak tekanan ni adalah keadaan. Keadaan ni akan pergi pada perasaan. Nak jaga perasaan ni tuan-tuan dengan jaga keadaan. Keadaan dalam pantang. Jaga. Nak menjaga keadaan ni, anda tidak boleh pastikan keadaan ni sempurna. Mungkin ada orang pantang, anda perfect bolehlah. Tak semua orang boleh perfect dalam keadaan berpantang. Kena makan betul-betul, kena ini, rumah kena record, kena ini dengan lagu, muzik, terapi semua. Tuan-tuan, keadaan tak semua orang macam kita. Keadaan tak semua orang je punya suami dia, I love you yang. Ya, I love you yang. Ya Allah, si pipi merah, kita panggil. Dapat suami, ya yang, mana lagi nak buat ni? Allah. Tak apa, duduk. Keadaan tu tak semua orang dapat. Kalau keadaan itu yang kita nak jaga supaya perasaan kita terpelihara, itu makin tertekan tuan-tuan. Makin tertekan nanti. Jadi perasaan ini, jangan dudukkan dengan keadaan ini. Ini faktor-faktor. Bila keadaan itu tidak mampu diraih, maka terganggu perasaan dia. Sebab tu kita dia panggil apa? Menerima keadaan. Yes, the point is menerima keadaan. Takdir ini accept, terima. Terima keadaannya, aku tak boleh nak berpantang dengan sempurna. Ya mungkin ada kekangan. Kita tak boleh kena blame. Lagi stres kawan tu. Kau ni waktu pantang ni kau tak jaga betul ni. Kau ni kan. Apa kau makan ni? Kau cakap. Oh, dia naik stres dengar kita cakap. Suami kau kahwin lagi? Mesti kau tak pandai jaga laki ni. Orang kalau pandai jaga laki tak kahwin lagi. Tengok perasaan kau dah tercalar. Itulah. Nampak? Punasihat menunjukkan dia punya kepakaran dalam menasihati dia. Maka dia akan pergi pada keadaan dan dia akan tengok dekat mana kecacatan pada keadaan dan dia akan mengatakan inilah punca. Lepas tu next. Dia pun okey, tak apa. Dia mula pening keadaan next. Kalau boleh cari suami lain kata. Sudah. Nak tukar keadaan dengan tukar suami. Ada semudah itu? Memang kita boleh cari apa yang punca perasaan ni. Anda akan ceklah keadaan nanti. Tengok macam saya buka X-File. Saya buka lah. Buka satu. Buka lah. Jangan buat main. Memang buka daripada awal-awal sebelum kahwin. Buka ni. Sebelum tu lagi kita boleh buka. Subhanallah. Ini ilmu Allah lah bagi. Baik jangan lah.
Sebab tu kita takkan tanya lebih-lebih tentang keadaan ni. Kita dah lah perasaan di dunia ni. Saya akan buat terus conclusion dunia. You feel in dunia. Dah. Anda berhadapan dengan dunia ni. Dunia ni dah overshadow you lah. Jadi sekarang perasaan ni bawa balik kepada ni. Kebenaran. Belajar balikkan kembali perasaan pada kebenaran. Dan dia perlukan jalan penyucian. Penyucian ini bukan hanya dengan sebutan. Memang kita akan mengajar dia tentang syariat istighfar, sebut istighfar, selawat, zikir, sebut subhanallah, zikir. Anda kena faham, bila kata penyucian itu adalah menyucikan hatinya itu. Menyucikan hatinya bukan dengan sebutan, tapi menyucikan hati dengan kesedaran. Belajar balik tentang diri itu. Sebab tu kadang-kadang orang tak tahan, sebab dia kena balik kat diri dia, kena kat batang hidung nanti. Anda pilih, anda nak sakit dan sihat ataupun sakit menanggung kesakitan. Pilih. Memang dua-dua sakit. Sakit menanggung kesakitan atau sakit menanggung kesihatan. Sakit untuk sihat atau sakit sebab sakit menanggung kesakitan. Your choice katanya. Pilih. Pilih. Sebab tu penyucian ini adalah kembali menyedarkan diri dia. Kalau sebut istighfar, memahami makna istighfar. Kalau sebut selawat, belajar balik tentang Nabi SAW. Kalau sebut zikir, apa itu zikir? Ini perlukan masa, tuan-tuan. Dan bukannya macam rocket science, at one night you boleh tenang. Tidak. Ini semuanya proses macam malam ni. Anda duduk bagi masa istiqomah dengar ni. Ini bukannya kerja satu malam. Dah bermalam-malam lah dengar ni. Tapi dalam proses lah penyucian itu berlaku. Dengan ilmu, dengan kefahaman, berlakulah penyucian, tuan-tuan. Sebab tu Ustaz, kenapa saya zikir tak cuci-cuci? Kenapa ya Ustaz? Sebab awak tak faham lagi. Oh iya ke? Sampai bila nak faham? Sampai Allah bagi. Caranya Ustaz, istiqomah. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermakna di sini bila sebut tentang punca perasaan itu timbul adalah disebabkan oleh keadaan ini. Keadaan yang tidak dipenuhi menyebabkan perasaan kita terganggu. Keadaan yang tidak boleh dipenuhi, keadaan terganggu. Baik. Jadi sekarang ni perasaan ni dia boleh ada sumber pada keadaan dan perasaan yang bersumberkan iman. Okey. Adapun bila dia mengharapkan perasaan yang mengharapkan keadaan, maka perasaannya akan terganggu. Baik, bila perasaan dia terganggu kerana ada keadaan yang tidak menyebelahi dia, maka perasaan terganggu. Apatah lagi imannya tidak dipupuk, tidak dibina. Iman ada, tidak dibina, maka lebih terganggu. Faham? Dia ada dari gangguan. Sebab itu, bila kata iman yang tidak dibina ni, dia pun terganggu juga. Jadi dua aspek yang boleh mengganggu perasaan ni. Perasaan terganggu ni boleh jadi dengan dua aspek. Aspek keimanan yang lemah, satu. Aspek keadaan yang menekan. Dua aspek boleh terganggu. Baik, adapun masyarakat cuba illuminate benda ni. Tolak tepi bab iman. Sehingga kan mengatakan bahawa yang menangis tu takkan lemah iman. Nabi pun menangis. Saya ulang balik ya. Saya cuba ulang balik. Nabi menangis takkanlah Nabi kurang iman. Anda jangan underestimate. Contoh itu tidak tepat. Kerana iman para Nabi tidak pernah kurang. Jadi menangisnya adalah kerana keimanan. Bukan sebab lemah iman. Apa sebab menangis? Sebab perasaan ini, anda kena faham. Bila anda tengok menangis, ya perasaan lah tu. Perasaan tu menangislah.
Menangis je. Anda kena tanya dulu, menangis sebab apa? Sebab tu sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa menangis?" Sahabat tanya, "Wahai Umar Khattab," katanya, Ibnu Khattab katanya, "kenapa menangis?" Sahabat akan bertanya, bukan tiba-tiba lemah iman dengan maknya ni menangis ni. Tak pasal-pasal, tuan. Menangis itu ada dua sumber. Sumber gangguan keadaan atau sumber daripada keimanan. Tapi bukan gangguan. Kalau menangis yang datang daripada keimanan, yakni sedar dan dia sedih. Dia sedar, dia rindu Rasulullah SAW. Dia sedar tentang kekuasaan Allah. Dia sedar tentang dosa dia. Dia menangis. Maka itu bukan gangguan. Itulah dia kekuatan iman. Dia menangis betul. Sebab tu ala-ala menangis, biar nangis yang benar. Menangis kerana apa? Kerana dosa. Kena faham? Menangis kerana dosa. Ada pun menangis yang tidak mengikut kepada landasan iman. Yang ini menangis kerana keadaan. Baik, bila dia menangis kerana keadaan dan keadaan ini tidak terkawal, diikut-ikutkan, tekanan keadaan demi keadaan, maka sekiranya iman dia tidak cover, dia hanya cover pada keadaan saja, maka tangisan ini akan membawa kepada gangguan yang lebih besar. Itulah dipanggil tertekan. Dia akan pergi pada tertekan tu gangguan perasaan dia menekan, perasaan yang menguncuk. Dia string, dia mengecil. Dia panggil itu nama kecil hati dia panggil. Dia nama kecil sebab apa? Berbalik kepada contoh tadi memori dia. Memori dia mengecil kan. Dia nampak dunia dia makin kecil. Maka mengecutlah dia. Bila mengecut tu sakit tu. Sebab tu dia membesar. Itu kena pergi pada iman. Tapi sebab orang tak nak cerita bab iman, maka dia nak selesaikan dengan keadaan. Maka caranya adalah, kalau orang tak nak selesaikan dengan iman, maka dia akan lari kepada keadaan. Okey, keadaan A mengganggu, pergi pada keadaan B. Keadaan B mengganggu, pergi pada keadaan C. Jadi ceritanya dia akan berpindah pada keadaan. Lepas pada satu keadaan, pada keadaan yang lain, pada keadaan yang lain. Akhirnya, dia susah nak menyesuaikan keadaan. Hati-hati. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang tidak mahu kembali kepada kebenaran, dia hanya penat membentuk atau mengejar keadaan. Sebab tu orang yang menangis, dia sedih. You are sad, you want to be happy. Happy, jom happy go lucky. Kemana pergi keadaan yang pertama? Club. Keadaan yang kedua, hiburan, nyanyian. Keadaan yang ketiga, window shopping. Keadaan yang keempat, huha-huha cari kawan, borak-borak. Keadaan yang kelima, buat apa hang suka. Keadaan yang keenam, kok sukalah katanya. Ikutlah. Main keadaan. Adakah selesai masalah perasaan? Tidak. Dia hanya berpaut pada keadaan saja. Hilang keadaan, perasaan naik balik. Kita tak mau macam tu. Kita tidak mau akhirnya bergantung pada keadaan. Kita nak menguasai keadaan sehingga tidak lagi mengacau perasaan kita. Itu hanya boleh diselesaikan dengan iman. Okey? Jadi sedang jemaah menggunakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tu? Jawapan soalan apa tu? Tak apalah, saya fokus pada ni. Saya tak perasan soalan. Baik. Jadi maknanya, anda kena faham. Perasaan memang akan berlaku dalam kehidupan kita.
Tapi bezanya adalah perasaan yang berorientasikan keimanan, perasaan yang berorientasikan keadaan. Saya tulis. Kita lagi penutup. Okey, baik. Perasaan berorientasikan iman atau berorientasikan keadaan. Biasanya perasaan yang damage, perasaan yang dah terganggu ni, gangguan perasaan, ganggu. Kita akan tengok pada dua angle, keadaan dia dan iman dia. Biasanya iman ni tak apalah, kita kat AV kejap lah. Kan? Bak kata orang kata, hey tak boleh kait dengan iman. Tak apa, it's okay. Kita tengok keadaan dia. Biasanya, yang disebabkan oleh gangguan perasaan ini, majoriti adalah kerana gangguan keadaan. Bukan gangguan iman. Memanglah, iman bukan mengganggu perasaan, malah iman sepatutnya menundukkan perasaan, menenangkan perasaan. Baik Ustaz, tak nak. Saya tak nak setiap iman ni menenangkan perasaan. Okey, boleh. Awak nak tenangkan perasaan dengan apa? Dengan keadaan. Silakan. Dia nak tenangkan perasaan dengan keadaan. Silakan. Anda boleh lakukan. Sebab memang berpunca gangguan perasaan daripada keadaan. Jadi, keadaan tu juga boleh diubah. Ubahlah. Allah bagi can. Anda tak suka A, pergi kat B. B pergi kat C. Allah bagi can. Tapi soalnya, adakah perasaan itu diselesaikan? Tidak. Perasaan itu hanya ditutup oleh keadaan. Itu kena main programkan keadaan tu. Keadaan ni pula, kadang-kadang ada setengah tu tak boleh menjadikan realiti. Maka dia terpaksa berfantasi. Ataupun dipanggil berkhayal. Berkhayal ni bahaya kerana dia hanya bermain dengan akal semata-mata. Ini tidak dianjurkan tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata mafhum hadis panjang angan-angan. Nabi tak suka. Jadi ada yang keadaan yang dia tidak boleh adakan. Contoh, rumah dia rumah kecil, sempit. Jadi dia nak mengadakan rumah besar lambat. Jadi dia kena imagine. Dia kena berkhayal dengan rumah yang besar. Dia tengok rumah dia balik, oh stres. Khayal lagi, bayang lagi. But toward the end, lama-lama jadilah Ustaz. Jadilah. Ikutlah Allah bagi jadi. Tapi ingat, adakah keimanan anda bertambah? Tak. Sama je keadaan tu. Sebab tu jangan terkejut. Kalau orang yang hanya mainkan perasaan dengan keadaan, sama juga berhijrah kepada agama dengan perasaan. Pun ada juga. Sebab dia susah dengan dunia, dia pergi pada akhirat. Tapi dengan perasaan, bukan dengan iman. Tiba-tiba, dalam agama, dia tak dapat seperti apa yang digambarkan. Oh, dulu dapat suami dunia. Dapat suami agama ni. Dia tak faham agama tu je. Oh, dapat macam ni, macam ustaz kan. Oh, macam ustaz kan. Dia ada serba, dia katanya. Mula dia membayangkan. Akhirnya bila dapat tengok, macam ni rupanya ustaz. Macam belum start dia kata, habis. Sebab anda hanya membayangkan keadaan ataupun hanya menyangka-nyangka keadaan. Iman belum masuk lagi. Atau keadaan yang tidak mampu dibayangkan itu, maka dia pergi kepada keadaan yang akhirnya nanti di luar keadaan, di luar kawalan. Keadaan yang di luar keadaan ni maksudnya di luar kawalan. Habis. Jadi ceritanya sekarang, cuba tengok tuan-tuan. Bila perasaan ini didudukkan pada kategori ini, dia hanya akan buat rotation yang sama. Dia tidak menyelesaikan masalah perasaan. Sebab perasaan ini, anda nak menenangkan dia, bukan menyenangkan dia. Perasaan yang stable, dipanggil perasaan yang tenang. Tenang ni tuan-tuan. Bukan perasaan yang senang. Kalau senang, anda hanya berbicara soal keadaan. Ni senang. Tapi tenang, untuk perasaan yang stabil, dia kena tenang. Tenang ni adalah mesti dengan iman. Tenang itu mesti dengan membersihkan segala dosa-dosa anda. Dan biasanya perasaan ni
Bila anda dah Allah bagi signal, dia mula-mula okey. Dia ada keadaan, tapi bila keadaan itu dah mula tidak menyebelahi dia, dia dah tak senang. Bila tak senang tuan-tuan, kat situ menggambarkan perasaan dia itu sedang diganggu oleh perasaan yang tidak betul. Gangguan sudah masuk, dosa-dosa yang lama sudah masuk. Tapi ini orang takutlah nak kaitkan. Sebab dia akan menafikan, takkanlah sebab dosa pula saya terganggu pula, katanya. Ini bukan soal religion, kata. Lagi sekali, dia cuma deny, dia cuma enggan, dia tolak. Seakan-akan iman dia telah sempurna gamaknya. Sepatutnya bila kata iman dia telah sempurna, dia mampu mengawal dua perkara, mengawal keadaan, mengawal perasaan. Iman ni tuan-tuan akan memberikan kesan atau natijah yang cukup besar. Dia akan mengatasi gangguan, dan dia akan mengawal keadaan, dia akan menundukkan perasaan. Itu dengan iman. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang cuba mengatakan perasaan atau tekanan perasaan tiada kaitan dengan iman, anda berada dalam kerugian yang cukup besar. Itu saja saya boleh cakap. Allah, siapa cakap? Allah cakap, bukan saya cakap. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Ingat, orang yang beriman saja yang beruntung. Jadi pada malam ni, walaupun banyak lagi kita boleh huraikan bab ni, saya berhenti setakat ni dulu. Cukup anda kena faham, di saat anda ada gangguan perasaan yang tidak best, tidak senang hati. Hati ni dah terganggu lah, dia tak senang hati, resah. Itu bermaksud keadaan cuba kontrol anda. Keadaan cuba kontrol anda. Jadi nak keluar daripada keadaan itu, anda kena beralih kepada wilayah iman. Kalau anda tak ada kemahiran itu, mengaji, belajar. Duduk dengar cerita tentang perbahasan tentang akhirat. Perbahasan tentang Allah. Perbahasan tentang Rasulullah SAW. Perbahasan tentang dosa dan pahala. Perkemaskan tentang ibadah kita. Yang selama hari ini kita memandang enteng, memandang mudah. Kita tak menganggapi bahawa iman ni tak ada halnya. Yang penting perasaan kita jaga. Dia hidup sibuk jaga perasaan. Dia tak jaga iman. Sedangkan arahan yang dikeluarkan adalah jaga iman. Jaga iman. Tapi iman tidak dijaga dengan menjaga suruhan. Iman dijaga dengan apa? Jaga suruhan. Apa yang Allah larang jangan buat. Allah kata jangan sedih. La takhaf, la tahzan. Ada arahan tak dengan Al-Quran? Ada tak Allah beri arahan dengan Al-Quran jangan sedih? Ada kan? Ada. Yang kita duk kata, tak apalah. Tak apalah. Yang tak apa tu kenapa? Tu kan yang tak apalah. Sekali kena tampar. Bergaduh lah. Dah ikutkan sedih. Dah lama-lama bergaduh. Yang memang. La takhaf, la tahzan. Nabi dah bagi tahu. Inna Allaha ma'ana. Itu antara formula untuk mengatasi depresi lah tuan-tuan. La takhaf, la tahzan. Inna Allaha ma'ana. Ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemanapun kamu pergi, Allah bersama. Cuma the problem is, bahasa Jawa kata, masalahnya adalah li'annahu, kerana anda ada masalah gangguan keyakinan. This is gangguan keyakinan yang dinamakan keraguan. Keraguan ni kerana apa? Kerana dosa-dosa yang telah bersarang di dalam hati. Menyebabkan makin lama makin ganggu, makin ragu, sehingga hilang keyakinan. Maka perasaan tadi akan menjatuhkan hidup anda. Sebab tu jangan terkejut. Orang yang dikuasai oleh perasaan ni tuan-tuan, akhirnya kalau dia tak selesaikan, dia boleh pergi kepada bunuh diri. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab dia tak ada keyakinan. Nak yakin pada diri pun diri yang mana nak yakin? Fil. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Okey. Baik, sidang jemaah muliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Khair. Baik, sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Jadi jelaslah bagaimana kita nak memahami dalam perbahasan ini. Semua perbahasannya gaib tuan-tuan. Bila gaib dia melibatkan iman. Gaib perbahasan iman. Tak apa, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Ada masa kita akan sambung lagi.
dan perbahasan seterusnya. InsyaAllah, jadi untuk makluman awal, hari Khamis ni saya akan bersiaran di kedai saudara Aswak kita. Saya akan live di situ. Siapa yang berhajat untuk berjumpa secara bertalaki berdepan, kita limited seat kan, masih SOP lagi. Ada borang kan, ada Google Form, just nak bagi tahu, nak tengok berapa kapasiti yang datang. Kita buatlah kat depan kedai tu je. Di ambang tahun baru ambang tahun baru insya-Allah mendepani bagaimana menghadapi cabaran masa depan. Jadi ada kesinambungan lah pada perbahasan ini insya-Allah hari Khamis tak silap ya. Hari Khamis juga. Hari Khamis insya-Allah. Jadi bolehlah nanti saya akan upload di page nanti, ada apa nama posternya dan link form tu, isilah siapa yang datang. Dan malam tu kita ada live juga insya-Allah. Cuma yang nak dengar secara berdepan, itu isi form tu just nak bagi tengok berapa kapasiti yang datang, tempat terhad. Dan kita akan bincangkan bagaimana mendepani masa depan, cabaran masa depan dan kesinambungan daripada perbahasan ini juga insya-Allah. Kita cuba untuk memahami dengan lebih terperinci, mudah-mudahan Allah bantu kita. Kita tak mau hidup kita ni tuan-tuan terperangkap dengan salah faham ni. Malah kita kadang-kadang silap hari bulan kita memberi pula kredit kepada masalah tu. Kita mengiyakan pula perasaan itu. Kita mengikutkan kehendak dia sehingga kita yang ada kekuatan yang sepatutnya Allah beri kelebihan ni terpaksa tunduk akur dengan perasaan, tunduk akur dengan keadaan, tunduk akur dengan kebendaan, sedangkan kita bukan untuk itu. Kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, dan nantikan perbahasan ini insya-Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Khair, yang tak apa, yang jauh kita dekatkan dengan online. Yang dekat, mari merapat, datang insya-Allah. Masing-masing ada di berpulau nanti insya-Allah. Cuma kita gunakan saja peluang yang ada ni. Mana yang ada di sekitar ini, di Putra Perdana tu, area Bangi ke, Putrajaya ke, Syed Berjaya ke, atau seangkatan dengannya, marilah datang. InsyaAllah sama-sama kita depan berdepan bertalaki. Yang mana yang tidak ada peluang itu, teruskan online ya. InsyaAllah, jangan berhenti di pertengahan jalan. Rugilah kiranya nanti. Baik, insyaAllah, terima kasih. Moga-moga Allah rahmati kita. Cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Moga-moga Allah SWT menyempurnakan perbahasan kita malam ni. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farad dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladzina amanu wa 'amilus